Audio Jungle. Bersama saya Amira Maisa dalam buletin utama. Pelajar-pelajar ini akan menerangkan tentang kes kita pada hari ini, iaitu NK lawan AW dan NTT. Terlebih dahulu saya akan menerangkan definisi wasiat dalam Islam. Menurut Ibnu Manzur 1956, wasiat dalam lisan Al-Arabi disebut sebagai wasah yang bermaksud membuat janji. Ini membawa kepada perkataan al-wasiah dalam bahasa Arab menunjukkan sesuatu yang dijanjikan. Bagaimanapun, ia kemudiannya digunakan untuk merujuk kepada perilaku atau tindakan janji tersebut. Asas persyariatan, ini adalah dalilnya. Orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat. Begitu juga dengan perempuan. Sama ada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang diwajibkan dan ditentukan oleh Allah. Rukun wasiat terbagi kepada 4. Pewasiat, penerima wasiat, harta untuk diwasiatkan dan lafaz wasiat. Seorang pewasiat haruslah aqil baligh. Namun demikian di Malaysia, pewasiat ditetapkan untuk mencapai umur minimal 18 tahun untuk menjadi pewasiat yang sah. Pewasiat haruslah mempunyai akal yang sempurna dan bertindak secara sukarela tanpa paksaan ketika berwasiat. Yang kedua, penerima wasiat. Terdapat 2 kategori bagi penerima wasiat, iaitu penerima individu dan penerima institusi. Penerima individu mestilah wujud dan mempunyai kelayakan untuk memiliki dan menguruskan harta yang diwasiatkan. Manakala untuk penerima institusi, ia disyaratkan menjalankan aktiviti yang menurut syarak dan bukan untuk tujuan maksiat. Okey, harta yang diwasiatkan haruslah mempunyai nilai dan berasaskan sumber yang halal, wujud dan merupakan hak milik yang sah pewasiat. Kadar harta yang boleh diwasiatkan menurut syarak pula adalah terhad setakat 1/3 daripada hasil peninggalan setelah menolak belanja pengembumian dan hutang-hutang si mati sekiranya ada. Yang terakhir, lafaz wasiat atau lebih dikenali sebagai sirah haruslah disertai dengan jelas, niat dengan jelas, isyarat melalui lisan, tulisan atau isyarat. Kabul dikehendaki hanya oleh penerima individu. Syarat-syarat bagi konsep wasiat. Yang pertama, al-musih, iaitu pewasiat. Pewasiat mestilah berakal, baligh dan merdeka. Wasiat tidak sah jika dilakukan oleh orang gila, terencah akal atau mabuk serta kanak-kanak. Mengikut mazhab Syafi'i, ada mengatakan orang yang mahjur bil airain, iaitu dicegah untuk mengendalikan harta kerana sifatnya yang bodoh. Tetapi hukum wasiat yang dibuat adalah sah. Itu juga sah berwasiat bagi seseorang yang merdeka, iaitu bukannya hamba. Merdeka di sini bermaksud wasiat yang dibuat seseorang itu mestilah atas pilihannya sendiri tanpa paksaan dari mana-mana pihak. Yang kedua, al-musallahu, iaitu penerima wasiat. Penerima wasiat merupakan seseorang yang layak memiliki harta ketika kematian pemberi wasiat. Penerima wasiat bukanlah ahli waris. Sekiranya ingin mewasiatkan dengan ahli waris, mestilah mendapatkan persetujuan daripada ahli waris yang lain. Dan persetujuan tersebut tidak sah sekiranya pemberi wasiat masih hidup, kerana waktu ketika itu mereka tidak mempunyai hak untuk membuat persetujuan. Penerimaan wasiat juga tidak boleh terdiri daripada kandungan yang bakal wujud, kerana wasiat merupakan suatu tamlik atau pemilikan. Jadi, memberi wasiat kepada yang belum wujud akan menjadi gharar atau sesuatu yang tidak pasti.
Syarat bagi konsep wasiat yang ketiga adalah al-musabihi, iaitu barang atau harta yang diwasiatkan. Harta yang diwasiatkan hendaklah halal dimanfaatkan. Mewasiatkan harta yang diharamkan penggunaannya adalah amalan yang sia-sia seperti alat muzik dan alat judi kerana tidak sah dan tidak membawa manfaat, malah menambahkan maksiat. Di samping itu, barang atau harta tersebut hendaklah boleh dipindah milik daripada seseorang kepada seseorang yang lain. Tidak sah mewasiatkan hukum qisas atau hak syafaat kerana pemiliknya tidak boleh memindahkan hak milik tersebut. Seterusnya, barang atau harta yang diwasiatkan hendaklah tidak melebihi 1/3 daripada harta pemberi wasiat, kecuali ia mendapatkan persetujuan daripada semua ahli waris yang memiliki hak tasarruf, iaitu hak mengendalikan harta secara mutlak. Syarat terakhir bagi konsep wasiat adalah al-sighah, iaitu lafaz ijab dan qabul. Ijab merupakan tawaran, manakala qabul merupakan penerimaan. Ijab hendaklah dilafazkan oleh si pemberi wasiat bagi memastikan sesuatu wasiat itu sah. Lafaz tersebut boleh dilakukan dalam bentuk sarih, iaitu dengan kata-kata yang jelas maksudnya, maupun dalam bentuk kinayah, iaitu kata-kata secara kiasan atau sindiran. Bagi lafaz qabul pula, tidak disyaratkan terhadap penerima wasiat yang umum seperti fakir miskin atau ulama kerana ia menyukarkan. Bahkan wasiat ini menjadi kemestian dengan matinya pewasiat. Bagaimanapun, jika wasiat tersebut dikhususkan penerimaannya, maka penerima wasiat adalah seseorang yang tertentu atau terbatas. Dalam hal ini, disyaratkan ke atas penerima wasiat untuk membuat lafaz qabul bagi seseorang yang memiliki kelayakan menerima. Pada 12 hari bulan 2 tahun 1965, pemohon telah bernikah dengan IHS dan telah dikurniakan 2 orang anak lelaki dan 2 orang anak perempuan. Hubungan pemohon dengan responden 1 adalah adik sepupu, manakala dengan responden 2 adalah kakak sepupu. Responden 1 telah memfailkan permohonan pengesahan wasiat melalui kes permohonan dengan menjadikan responden 2 sebagai responden di dalam kes tersebut. Pada 2 hari bulan 3 2017, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah memutuskan seperti mana Mahkamah meluluskan permohonan pemohon berdasarkan peruntukan di bawah Sab Perenggan 61-3-B-V Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 dan Seksyen 26 Enakmen Wasiat Orang Islam Negeri Selangor 1999. Mahkamah telah mengesahkan bahawa pemohon dan responden ahli waris yang berhak terhadap peninggalan harta arwah PN dan pengesahan bahawa wasiat yang dibuat oleh arwah pada 30 hari bulan 9 tahun 1959 boleh dilaksanakan atas persetujuan ahli waris dan hendaklah dilaksanakan seperti kehendak wasiat tersebut. Oleh kerana pemohon tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, pemohon telah memfailkan semakan ini pada 17 hari bulan 12 2018 setelah memperolehi perintah kebenaran perlanjutan tempoh masa memfailkan semakan pada 5 hari bulan 12 2018 melalui kes permohonan. Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama notis permohonan dan affidavit sokongan bertarikh 12 hari bulan 12 tahun 2018. Alasan permohonan semakan pemohon adalah diringkaskan sebagaimana berdasarkan penelitian yang munasabah pada surat yang didakwa sebagai wasiat atau hibah yang telah dizahirkan oleh arwah pada 30 bulan 1 1958 telah menimbulkan beberapa keraguan. Yang pertama, surat tersebut ditaip dalam bahasa Inggeris sedangkan arwah tidak pernah mengikuti persekolahan secara formal dalam aliran Inggeris maupun kebangsaan. Sepanjang pengetahuan pemohon, arwah PN merupakan seseorang yang buta huruf.
Yang kedua, penyediaan surat tersebut tidak menurut tata cara yang lengkap dan tidak sempurna kerana didapati tiada sebarang penyaksian daripada magistrat atau pesuruhjaya sumpah. Tiada juga sebarang cop pengesahan yang dimetrikan, malah tiada cop jadi pemohon. Yang ketiga, surat tersebut hanya boleh dianggap sebagai permohonan biasa yang tidak sempurna. Bahawa pemohon tidak bersetuju surat tersebut ditakdirkan sebagai wasiat atau hibah untuk diperakukan. Semasa surat tersebut dikemukakan di Pejabat Daerah Hulu Langat pada 30/1/1958, adalah sewajarnya Wahab sepatutnya mengiringi emaknya bagi memudahkan hasrat tersebut dilaksanakan. Selepas setahun dari 30/1/1958, surat tersebut telah dijawab oleh pegawai pentadbir Pejabat Daerah Hulu Langat supaya hadir ke pejabat dengan segera bagi urusan tersebut, tetapi tidak dipatuhi. Sebelum arwah PN meninggal dunia pada 30/6/1978, tidak terdapat sebarang tindakan susulan dari arwah PN dan Wahab untuk menguruskan permohonan pindah hak milik melalui proses borang 14A. Selepas 30/6/1978, tiada sebarang perbicaraan pembahagian harta pusaka kecil dimajukan, malah Wahab cuma mengajukan permohonan sebagai pentadbir selaku pemegang amanah pada 20/4/2013, iaitu bahawanya saya selaku pemohon memohon supaya Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam supaya memberi pengesahan terhadap pemohon dan ahli waris yang berkepentingan sebagai ahli waris yang berhak ke atas harta peninggalan arwah PN dan atas kematian berlapis adik-beradik pemohon. Sukacitanya bahawa pemohon semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai pemohon semakan ini untuk mendapatkan apa-apa remedi atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu. Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh pemohon pada 17/12/2018 bagi menyemakkan keputusan dan perintah yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor pada 2/3/2017. Pemohon memfailkan permohonan semakan ini adalah untuk mendapatkan suatu perintah seperti mana mahkamah menyemak dan meminda dan mengubah keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor yang bertarikh pada 2/3/2017 yang memerintahkan supaya mahkamah meluluskan permohonan pemohon berdasarkan peruntukan Seksyen 61(3)(B)(V) Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 dan Seksyen 26 Enakmen Wasiat Orang Islam Negeri Selangor 1999. Dan mahkamah juga mengesahkan bahawa pemohon dan responden merupakan ahli waris yang berhak terhadap harta peninggalan arwah PN. Dan pengesahan bahawa wasiat yang dibuat oleh arwah pada 30 Januari 1958 boleh dilaksanakan seperti kehendak wasiat tersebut. Seterusnya, permohonan semakan ini difailkan bersama-sama notis permohonan dan affidavit sokongan pada tarikh 12/2 berdasarkan kepada arahan amalan dan panduan autoriti kes-kes tersebut. Kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan hukum syarak
sepanjang prosiding berlangsung di hadapan hakim bicara, atau perintah penghakiman hakim bicara yang dikeluarkannya ternyata membelangkangkan undang-undang yang sedang dikuatkuasakan atau menyalahi nas dan hukum syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan. Arahan Amalan Nombor 7 Tahun 2014, Peraturan Kes Semakan di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah telah menetapkan kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003. Di samping itu juga, panel rayuan syariah melalui pelbagai kes semakan Mahkamah Rayuan Syariah negeri-negeri telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes atau isu yang tertentu sahaja. Penelitian terhadap fail atau rekod kes tersebut sangat penting kerana proses semakan ialah untuk mengenal pasti apakah ada apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan atau kecacatan terhadap mana-mana perintah, sama ada kecacatan dari segi undang-undang ataupun kekhilafan hukum syarak. Didapati bahawa kes tersebut telah pun selesai dan diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor, di mana yang amat berbahagia hakim bicara telah memutuskan perintah seperti mana perenggan 5 dalam kurungan A dan B. Pihak-pihak yang terlibat di dalam kes tersebut di antara AW sebagai pemohon dan entiti sebagai responden. Pemohon di dalam kes tersebut membuat permohonan pengesahan wasiat yang dibuat oleh arwah PN secara bertulis pada 30/1/1958 dengan memberikan setengah bahagian beliau terhadap tanah kepada anak lelakinya iaitu Wahab. Pada 2 hari bulan 3 2017, kes tersebut telah didengarkan di hadapan pendaftar dan berdasarkan persetujuan dan ketiadaan bantahan daripada responden. Pendaftar telah merekodkan dan memanjangkan kepada hakim bicara. Berdasarkan rekod yang dikemukakan oleh pendaftar, hakim bicara telah meluluskan permohonan pemohon dan membuat perintah seperti mana Mahkamah meluluskan permohonan pemohon berdasarkan peruntukan di bawah sub perenggan 61 dalam kurungan 3 dalam kurungan B dalam kurungan B Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 dan Seksyen 26 Enakmen Wasiat Orang Islam Negeri Selangor 1999. Mahkamah juga mengesahkan bahawa pemohon dan responden merupakan ahli waris yang berhak terhadap harta peninggalan arwah PN dan mengesahkan wasiat tersebut dibuat oleh arwah pada 30/9 tahun 1959 boleh dilaksanakan atas persetujuan ahli-ahli waris yang hendaklah dilaksanakan seperti kehendak wasiat tersebut. Terdapat juga 2 perkara yang telah diputuskan oleh hakim bicara di dalam keputusannya, iaitu yang pertama, mengesahkan pemohon dan responden adalah ahli waris yang berhak terhadap harta peninggalan arwah PN. Dan yang kedua ialah mengesahkan wasiat arwah PN boleh dilaksanakan atas persetujuan ahli-ahli waris beliau. Asas keputusan atau penghakiman tersebut adalah berdasarkan persetujuan responden semata-mata tanpa melalui sebarang penyiasatan lanjut atau tanpa melalui perbicaraan penuh. Berdasarkan situasi tersebut, didapati bahawa hakim bicara telah tersalah arah menerima persetujuan responden semata-mata tanpa penyiasatan lanjut tentang ahli waris yang berhak terhadap harta peninggalan arwah PN, sehingga menyebabkan pemohon memfailkan semakan ini. Memohon supaya beliau juga diisytiharkan sebagai ahli waris kepada arwah PN. Dan ada juga dinyatakan bagi harta pusaka yang terlibat adalah tanah IMR 8368 lot 6464 Mukim Kajang.
Di dalam kes ini, tiada jumlah harta yang terlibat dinyatakan, tetapi ada disebutkan ianya adalah pembahagian harta pusaka yang kecil. Hal ini dikatakan kerana kes ini adalah perbicaraan pembahagian harta kecil. Waris yang terlibat bagi kes NK lawan AW dan NTT adalah yang pertama, AW iaitu Abdul Wahab yang merupakan anak kepada arwah PN. Waris yang kedua ialah NTT yang dikatakan mempunyai hubungan saudara dalam keluarga arwah PN. Perundangan yang terlibat, Mahkamah telah meluluskan permohonan pemohon berdasarkan peruntukan di bawah Perenggan 61 Kurungan D Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 dan Seksyen 26 Enakmen Wasiat Orang Islam Negeri Selangor 1959. Oleh yang demikian, Badan Perundangan Negeri dan Mahkamah Syariah tidak mempunyai bidang kuasa dalam perkara probate dan surat mentadbir pusaka. Sehubungan dengan itu, Mahkamah Syariah tidak mempunyai bidang kuasa untuk berurusan dalam aspek undang-undang dan prosedur harta orang Islam dan mempunyai bidang kuasa yang terhad dalam mentadbir harta pusaka semati, seperti yang termasuk dalam Senarai Negeri, Kurungan Senarai 2, Jadual ke-9, Perlembagaan Persekutuan serta peruntukan-peruntukan enakmen atau Akta Pentadbiran Agama Islam Negeri-Negeri. Penyelesaian kes bagi wasiat seperti yang ditafsirkan mengikut enakmen wasiat orang Islam, maksudnya ikrar seseorang yang diperbuat pada masa hayatnya ke atas hartanya atas manfaat untuk menyempurnakan sesuatu atau apa-apa maksud yang dibenarkan mengikut hukum syarak. Terdapat dua perkara yang telah diputuskan oleh hakim bicara di dalam keputusannya, iaitu yang pertama, perlu mengesahkan pemohon dan responden adalah ahli waris yang berhak terhadap harta peninggalan arwah PN. Yang kedua pula adalah mengesahkan wasiat arwah PN boleh dilaksanakan atas persetujuan ahli-ahli waris beliau. Asas keputusan tersebut adalah berdasarkan persetujuan responden semata-mata. Jika diwasiatkan melebihi 1/3, maka pelaksanaannya hanya sah jika dipersetujui oleh semua ahli waris. Maka dengan ini, kes bagi NK lawan NTT dan AW dianggap tidak selesai kerana masih tidak mengetahui lagi hubungan antara NTT dan AW serta perkaitan NTT dari keluarga tersebut. Itu sahaja berita pada hari ini. Sekian, terima kasih.